Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana emas dapat menutup kebocoran wang. Siapa dekat sini yang kalau makin banyak duit di tangan, makin kerap dia berbelanja, makin kreatif dia berbelanja untuk habiskan duit tersebut. Okey, itu sebenarnya lumrah. Saya tak nafikan saya juga begitu masa sebelum kenal tentang emas. Contohnya waktu musim gaji, katakan kita keluarkan RM200 untuk duit poket atau duit jajan pada minggu tu. RM200 itu pun akan habis dalam masa yang singkat. Kadang-kadang tak sampai seminggu. Kemudian konon-kononnya kita tukarkan sikit, kita simpan sikit. Mungkin RM100 tu kita sorokkan kita selitkan di celah-celah, kalau orang perempuan ni di celah-celah handbag, mungkin di celah purse. Kita belanja je dengan bagi 100 yang ada. Itu pun akan habis juga. Kalau dalam seminar yang saya sampaikan sebelum ini, saya akan tanya, duit 200 ni boleh bertahan berapa lama? Peserta seminar ada yang jawab mungkin seminggu, mungkin 3 hari, dan lagi best ada yang kata 1 jam pun boleh habis puan. Dekat situ kita boleh nampak trend orang kebanyakan, orang biasa macam kita, bila ada duit, otak akan kreatif untuk berbelanja, mencari alasan untuk berbelanja dengan duit yang ada di tangan. Jadi bila kita berjaya tukarkan sebahagian duit itu kepada simpanan emas, insya-Allah duit yang kita tukarkan itu akan lebih bertahan lama. Ikut pengalaman saya, kalau duit tu kita simpan atau biarkan dalam akaun bank, walaupun kononnya akaun bank itu kita asingkan daripada akaun gaji, tapi kebocoran itu tetap ada. Sebabnya dengan kemudahan internet banking, dengan kemudahan online transfer, walaupun kita tak ada duit di tangan, tapi kita jadi kreatif untuk tahu okey, akaun ini kita ada kemudahan banking. Jadi kalau ada online offer, kita akan gunakan duit yang konon-kononnya kita dah asingkan dalam akaun lain daripada terbelanja menggunakan cash. Salah satu cara untuk menutup kebocoran duit tunai daripada berbelanja perkara-perkara yang bukan keperluan ialah dengan tukarkan kepada simpanan emas. Bila kita dah tukarkan kepada simpanan emas, kita akan rasa sayang untuk jual emas tu kepada perkara-perkara yang bukan keperluan. Okey, sebagai contoh, mungkin kita asingkan RM1,500, kita berjaya asingkan RM1,500 dalam satu akaun yang kita takkan usik kononnya. Tetapi ada ketikanya kita akan rasa macam mungkin sesak nak pakai duit. Jadi kita akan terus teringat kepada RM1,000, RM1,500 yang kita dah simpan tu. Jadi kalau kita berjaya tukarkan duit RM1,500 itu kepada emas, insya-Allah kita tak akan mudah untuk jual emas tu dalam masa terdekat ataupun untuk dibazirkan kepada perkara-perkara yang bukan keperluan. Okey, sebagai contoh, kalau harga sekarang RM1,000 atau RM1,500 tu boleh dapat sekitar 1 dinar macam ni. Koin shilling yang kecil ni kita dah tengok dalam video-video sebelum ni. Koin shilling 1 dinar ni memang sangat cantik, comel, mudah disorokkan. Bila kita dah simpan kepada satu keping dinar yang pertama, biasanya orang akan mula ketagih untuk kumpul kepingan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Sebab 1 dinar ni cantik. Lagipun bila kita sudah mula memiliki aset kecil macam ini, ia secara tak langsung jadikan kita lebih bermotivasi untuk kumpul lagi dan lagi. Berbanding kalau kita simpan duit makin disimpan, kita makin teringat-ingat. Mungkin bulan ini kita berjaya kumpul RM1,000. Kemudian kita akan bila kita ada tambahan tunai, kita tambah duit dan kita akan rasa duit aku dah banyak ni, mungkin dah jadi RM1,300. Dari situ otak kita akan jadi panjang akal. Duit ini fitrahnya memang
memang untuk berbelanja. Tapi kalau emas kecil-kecil macam ni pun kita akan teringat-ingat untuk simpan baik-baik, untuk simpan elok-elok, dan kalau tak ada keperluan mendesak, kita takkan jual emas-emas ni sewenang-wenang. Rasa sayang pada emas itulah yang menyebabkan simpanan kita lebih bertahan lama. Biasanya emas ini adalah aset kedua terakhir sebelum kita jual kalau kita betul-betul perlukan duit. Aset yang last kita akan jual mungkinlah rumah ataupun hartanah yang kita ada. Tapi emas ni adalah aset kedua terakhir sebelum kita jual rumah ataupun hartanah untuk satu keperluan ataupun perkara penting dalam hidup kita bila kita nak gunakan duit. Kebanyakan orang Malaysia ni mereka sebenarnya berduit, cuma mereka tak tahu macam mana nak parking duit itu di tempat yang betul supaya duit simpanan itu bertahan lama. Jadi cara nak mengurangkan kerak pada periuk nasi itu, caranya ialah menukarkan sekurang-kurangnya RM100 kepada simpanan emas fizikal. Kata seorang pakar keuangan, setiap RM100 yang digunakan, yang dibazirkan kepada perkara yang tidak-tidak, seolah-olah kita meneburkan 0.3 gram emas. Jadi semakin banyak RM100 yang dapat diselamatkan daripada dibazirkan, bermakna semakin banyak gram emas yang kita boleh simpan.